Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. 主内的弟兄姐妹们早安。 Kita sungguh bersyukur untuk kesempatan kita boleh kembali beribadah bersama di dalam ibadah online pagi hari ini. 我们今早真的很感恩，因为我们有这样的机会可以参加于这个上网的聚会。 Mari sebelum kita memulai ibadah, kita mempersiapkan diri kita, tenangkan hati kita, kita mau bersaat teduh. 在我们还没有聚会之前，让我们冷静我们的心，我们在上帝的面前肃静祷告。 Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, kita mau memuji dan memuliakan Dia. 主内的弟兄姐妹们，现在我们要唱诗， Mulia, sembah Raja Mulia. 尊贵的主。 Segala hormat, sembah, puji.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. 我们的帮助是在乎依靠造天地万物之耶和华的名，但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与你们同在。阿门。Nats ibadah kita hari ini terambil dari Mazmur 84 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. 十里经文旗帜诗篇84章第2到第3节，万军之耶和华啊，你的居所何等可爱！我羡慕克想耶和华的愿语，我的心肠，我的肉体向永生神呼吁。 Mari kita bersama pujikan KPPK nomornya yang keempat, yang cinta pada Tuhan datanglah. 让我们一起敬拜神，我们唱诗第4首，凡敬爱主的人到主前来。 Bapak Saudara, 1 minggu telah berlalu. Tanpa kita sadari, banyak hal yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Maka dari itu, saya memberikan waktu untuk kita boleh memohon ampun pada Tuhan Yesus. 主内的弟兄姐妹们，在这个时刻，让我们认罪祷告。 Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami tahu banyak hal yang mungkin membuat kami sering jatuh di dalam dosa dan sering melupakan Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau datang di hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah ibadah kami pada pagi hari ini boleh sungguh-sungguh memuliakan namanya Tuhan. Dan biarlah kami boleh makin hari makin mencintai Tuhan, makin menyadari bahwa kami adalah manusia yang terbatas, yang hanya dapat hidup dengan kasih karunia dan anugerah yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Saudara, memang sebenarnya kita tidak layak. 弟兄姐妹们，其实我们是不配来到上帝的面前。 Tapi Dia yang adalah Allah yang besar, yang kudus, telah memanggil kita untuk kita boleh datang di dalam hadirat-Nya. 但是他是全能的上帝，现在的上帝，所以他配得上我们来到他的面前。 Mari kita pujikan KPPK 196, sebenarnya aku tak layak. 当我们唱圣教诗歌，
照我本相。Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu, dan Engkau mengambil daku ya domba Allahku. Dengan kasih Kau terimaku, sucikanku, selamatkanku, janji-Mu pasti jadi layak domba Allahku. Berita anugerah kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 4 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 今天恩典信息启示约翰福音第4章23到24节。然而时候将到，现在就是了。那有心灵按真理敬拜父的，才是真正敬拜的人。因为父在寻找这样敬拜他的人。神是灵，敬拜他的必须借着灵按真理敬拜他。 Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjadi
Bapak-Bapak Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita pujikan lagu. 在我们还没有听到之前，我们在唱一首诗歌， Memperkenankan hati Tuhan. 合神心意。 Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku ya Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Masa Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. 我不要这世俗之身，一生一世无常，多少机会流逝，如今不能再空等。合神心意，合神心意，这是我心所求。愿主坚定我心志，使我合神心意。 Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. 在还没有听到之前，我们进入祷告。 Terima kasih anugerah-Mu Tuhan yang tidak terhingga, yang kami rasakan. Dan terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan buat kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau memohon, kiranya Engkau memberikan kami pencerahan, khususnya bagaimana kami bergereja di dalam masa pandemi ini. Berbicara kepada kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dan membaca bagian dari Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat kedua. 当我们打开圣经，我们看罗马书12章第1到第2节。 Kita baca dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian dalam bahasa Mandarin. 我们用印尼文读，然后用中文。 Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的。 Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 这是上帝的话，我们听到而施行在我们每天的生活上，自然有福了。哈利路亚。 Haleluya. 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 Jemaat GKI Kolose Priangan dimanapun saudara berada, salam sejahtera. 主内的弟兄姐妹们平安。 Saudara, kita sudah semakin lama memasuki masa pandemi dan semoga kita semakin diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk beradaptasi. 主内的弟兄姐妹们，我们进入了这个新冠肺炎疫情已经很久了，但是仍然上帝给我们能力，我们仍然能够站立在这里。 Tema kita hari ini adalah ibadah yang diperkenan Tuhan online atau onsite. 我们今天的主题是喜悦上帝的崇拜，网线或者是现场。 Ada sebuah survei yang dilakukan di Amerika Serikat terhadap gereja-gereja yang sudah melakukan ibadah secara onsite. 在美国各州进行一项调查显示，在新冠肺炎大流行之前， Survei ini menjelaskan bahwa ternyata kehadiran jemaat itu mencapai 10-40% dibandingkan dengan sebelum masa pandemi.
这个调查已经显出了，就是进行这个现场崇拜会的，就是到40%。 Jadi kalau jemaat saudara biasanya dihadiri sekitar misalnya 200 orang, maka sekarang kira-kira menjadi sekitar 20 sampai paling banyak 80 orang. 如果通常你们的教会的出席人数是200人，所以可以说是出席人数只有40或者是80。 Lalu kemudian ada seorang pengamat yang mengatakan dalam waktu dekat kita tidak usah berharap jemaat akan mengalami peningkatan menjadi sama dengan saat sebelum pandemi. 但是有一位检察家说，在不久将来，这些数字不会显出有任何的改善。 Bahkan nanti setelah pandemi pun berakhir, kita agaknya sulit berharap jemaat akan kembali seperti pada zaman dahulu. 即使在这个新冠肺炎结束之后，会有的出席总数也不会再与这个疫情之前相同。 Nah, kehadiran secara online pun kalau dibandingkan zaman dahulu, dibandingkan awal-awal pandemi dengan sekarang mengalami penurunan, saudara. 而且我们也知道，我们这个上文的崇拜，如果要跟以前上文崇拜来比，也是有降落的这个现象。 Ya, barangkali dulu karena awal-awal sesuatu yang baru kita semangat, ya. Lama-lama kita sudah mulai merasa biasa. 可能起初的时候，在这个上文崇拜，我们很有精神，但是久而久之，我们觉得这是一件很平常的事。 Nah, saudaraku, pilihan antara ibadah onsite dan online, mana yang lebih berkenan dan mana yang kurang berkenan kepada Tuhan? 我们选择的是在上网崇拜，或者是现场崇拜，是悦纳上帝的心，还是哪一种不悦纳上帝的心？ Kayaknya ini nggak relevan lagi, saudara. 其实这样的已经是没有意义来谈。 Mengapa, saudara? 为什么呢？ Karena dengan memperhatikan kondisi baru-baru ini, apalagi Jakarta, saudara, kayaknya pilihan online tetaplah menjadi sebuah pilihan yang masuk akal. 如果我们现在看这样雅加达的疫情是多么的严重，我觉得我们明智的选择应该是在上网崇拜。 Bahkan mulai tanggal 14 September di Jakarta sudah diberlakukan PSBB yang versi yang kedua. 而且在这个9月14日，大魔鬼社会限制已经在第2次的举行了。 Salah satu ketentuan dari PSBB yang versi kedua ini ibadah hanya diizinkan dilakukan secara lokal. 而且这大魔方社会限制的第2次，我们的崇拜只是在这个附近的地方。 Maka dengan kata lain kita akan terus mengadakan ibadah secara online. 所以迫不得已，我们就是要在这个上网崇拜。 Dan kita mesti bersabar, tidak usah buru-buru mengadakan secara onsite. 所以我们一定要忍耐，我们不要就是立刻要上场敬拜。 Dan gereja kalau tidak mau mengalami kemerosotan, maka mari kita tidak menganaktirikan jemaat online, lalu menganak-emaskan jemaat onsite. 如果教会它不要堕落来讲，所以你就不要把这个上场的这个会友是细子女，而且这个上场的这个子女是黄金孩子。 Cepat atau lambat, saudara, kita akan datang pada zaman serba digital. 久而久之，我们应该进入了这个全数字的这个时代。 Dan pandemi ini hanyalah mempercepat kedatangan era digital. 而且这个疫情来讲，就是怎么样的，它进入了这个全数字的时代。 Dan hal terbaik yang bisa kita lakukan, saudara, sebagai gereja adalah beradaptasi, bukan melawan. 就是我们教会最好的适应，就是说我们怎么样来适应现在的情况，而且不是反抗。 Nah, gereja yang relevan, gereja yang mau berkembang bukan lagi pada gereja yang berfokus pada pembangunan gedung, tetapi bagaimana pelayanan secara digital ini dikembangkan, ini terus diupayakan lebih baik. 所以现在教会我们不需要再注重这个教会的建筑物，我们就是要改进的，就是我们怎么样在这个上场崇拜来改正、改良更好的一方面。 Kadang-kadang lihatlah manusia atau organisasi atau agama seringkali harus beradaptasi atau berinovasi ketika ada kondisi yang memaksa. 当然，我们知道，在一种被逼迫的情况，一个组织也好，教会还是社会也好，就是他们在逼迫下面一定要适应这个新的创新。 Charles Darwin, ya, seorang ilmuwan, dia mengatakan ketika spesies beradaptasi, yang paling bisa survive, paling bisa selamat, bukan hewan yang paling cerdas, bukan hewan yang paling kuat. 有一个科学家他有讲到，如果我们在这样的疫情下，
如果能够活下去的，并不是最聪明、最耐得住的动物。 Tetapi hewan yang bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. 就是一种动物，它怎么样能够适应它四周围的这个环境？ Nah, kalau kita ambil ke gereja, saudara, gereja yang bisa survive di dalam pandemi ini bukan gereja yang uangnya banyak, bukan yang gereja yang gedungnya besar, tetapi gereja yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada. 如果我们来讲一个教会，它怎么样撑得住在这样的疫情之下呢？并不是教会的这个建筑物，并不是教会的这个钱财，而是教会它怎么样适应现在的这个疫情的这个发展。 Nah, sejarah perjalanan bangsa Israel, umat Allah ini, kita melihat bagaimana mereka juga beradaptasi dengan perubahan yang ada. 我们可以在这个以色列的历史上，他们也是跟着这样被逼迫下来，适应一切的环境。 Nah, dulu orang Israel beribadah harus ke bait Allah, mengadakan kurban bakaran, kurban yang lain harus di bait Allah, tidak boleh di tempat yang lain. 以前以色列人当他要献祭的时候，就是燔祭或者是这个赎罪祭，他们一定要在这个圣殿里面。 Ya, itu disebabkan karena di bait Allah lah Tuhan itu hadir. 因为他们认为在这个圣殿里面有这个上帝的存在。 Bahkan ketika bait Allah itu dihancurkan, ya, lalu Daniel dan kawan-kawannya dibuang ke Babel, mereka berdoanya dengan berkiblat ke Yerusalem, ke bait Allah. 当这个上帝的神殿被拆毁的时候，我们知道丹尼他也是怎么样面对着耶路撒冷就是被拆毁的这个神殿来祈祷。 Karena apa, saudara? Karena mereka mempercayai bahwa Allah itu hadir di bait Allah. 因为他们相信上帝一定是在这个神殿里面出现。 Dan orang-orang yang bisa melayani di bait Allah adalah orang-orang yang khusus, yaitu orang imam-imam. 而且我们知道，能够在这个圣殿里面侍奉上帝的，也就是祭司们。 Nah, ratusan tahun kemudian bait Allah ini direnovasi oleh Herodes, ya, pada zaman Tuhan Yesus. 然后百年之后，就是怎么样，以色列王他怎么样的在改造这个圣殿。 Tapi bait Allah yang kedua ini pun dengan cepat kemudian diruntuhkan kembali, kali ini oleh pemerintahan Romawi. 我们知道这个第二次的圣殿怎么样在这个罗马帝国的钳制下，再一次被毁掉。 Nah, bangunan itu sekarang sudah tidak ada lagi. 所以那个建筑物现在已经没有了， Jabatan imam juga menjadi musnah. 而且祭司们的这个职位也是被消灭了。 Nah, ada satu kisah, saudara. 有一个故事， Ketika bait Allah ini dihancurkan, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi mengalami depresi yang berat. 就是说当这个第二次的这个神殿被毁掉的时候，犹太人他们就陷入了很深很深的这个绝望。 Mereka sudah merasa bahwa Allah sudah membuang mereka, sudah menghukum mereka. 他们觉得上帝在丢弃他们，上帝在惩罚他们。 Tapi sementara sebagian besar orang mengalami depresi, ada seorang yang berbeda bernama Rabi Yohanan. 当全部人都陷入了这个绝望的情况的时候，但是有一个拉比，他的名字叫 Ketika semua orang depresi, khawatir, ternyata Rabi Yohanan ini malah sibuk, ya. Dia sibuk apa? Dia sibuk membangun sebuah pusat kehidupan orang Yahudi, termasuk keagamaannya. 当犹太人他们陷入绝望的时候，但是有一个拉比，他的名字叫约迦南，他是怎么样的忙于建筑一个地方，就是使到这个以色列人的信心可以活在这个生活中心。 Ya, lalu murid-muridnya Rabi Yohanan datang kepada sang guru dan bertanya, ini bagaimana? Kita nggak bisa lagi memberikan kurban persembahan. Kita tidak bisa lagi menyampaikan kurban penebusan. 但是门徒们就来到这个拉比的面前，他说：“现在怎么样呢？我们不能够献祭，我们不能够赎祭来赎我们的罪。” Lalu sang rabi mengatakan, anakku, jangan sedih hati. Kita punya sesuatu yang sama efektifnya dengan kurban persembahan. 但是拉比他就安慰他的门徒们，他说：“我的儿子，不要伤心，我们还有另一样同样有效的这个赎罪办法。” Seperti Hosea 6 ayat 6 mengatakan, aku menghendaki belas kasihan, bukan kurban persembahan. 就好像在何西阿书第6章第6节，我喜爱良善，不喜爱祭司，喜爱认识神胜于燔祭。
Lalu kalau kita menyebut nama Rabi Yohanan, maka kita bisa melihat bahwa dia berjasa, ya, orang yang berjasa untuk membangun sebuah kehidupan spiritualitas bangsa Yahudi. 如果我们提到这个拉比的名字，应该被称为有功劳的拉比，因为他建立了信仰生活，做出了这个贡献。 Ternyata kerohanian itu bisa terus bertahan, bahkan bertumbuh tanpa gedung bait Allah, tanpa upacara kurban, bahkan tanpa sebuah bangsa. 这种信仰可以在没有圣殿的情况下继续的存在，没有犯罪意识，甚至没有国家。 Nah, saudara, kalau kita mau menjadi gereja yang tetap bisa bertahan bahkan bertumbuh, maka kita mesti meneladani, tidak hanya sekedar mengeluh ya dengan kondisi yang ada, tapi sibuk beradaptasi. Bagaimana nih sekarang kita beradaptasi dengan kondisi yang ada? 如果我们成为教会来讲，现在我们怎么样要能够存在呢？我们就要存有这个适应的这个创新，就是我们不要一直抱怨，我们一直要努力的做下去，我们要改造，要改新，要适应现在的环境。 Saudaraku, saya kira Tuhan nggak kebetulan menempatkan kita di tahun 2020 dengan masa pandemi seperti ini. 这个不是偶然的，在这个2020年突然间发生了这个疫情的事情。 Tuhan ingin kita, menghendaki kita, gereja kita atau gereja untuk tetap bertahan, bertumbuh tanpa gedung gereja, tanpa pertemuan secara onsite. 所以，但是上帝他仍然盼望我们的信心能够坚固，我们的信心能够成长。虽然我们不能够崇拜在这个建筑物教会里面，虽然在这个上网崇拜，但是我们的信心仍然能够坚固保守。 Nah, jauh-jauh sebelum pandemi ini melanda dunia, Rasul Paulus sebenarnya juga sudah menawarkan tentang sebuah inovasi di dalam beribadah. 在这个疫情还没有发生之前，其实使徒保罗他在崇拜方面也是提供了很多的这个创新。 Kepada jemaat Roma dia mengatakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. 他对他的弟兄们说：“我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭。” Nah, waktu Paulus mengatakan hal ini, dia membayangkan tentang orang Israel atau orang Yahudi yang mempersembahkan, membawa kurban persembahan. 当保罗他这样讲的时候，他的想象中看到以色列人他们是怎么样带着这个燔祭来献给上帝。 Persembahannya misalnya berupa domba, dombanya harus hidup, nggak boleh setengah mati, apalagi mati. 他们献上的这个绵羊是活的，不可以是死的和是半死的。 Nah, persembahannya adalah persembahan yang kudus, bukan yang sembarangan ambil. 而且他们献上的这个燔祭是洁身的，不可以随便的。 Nah, dombanya juga harus yang bagus, yang masih muda, yang nggak cacat, yang sempurna badannya. 而且他的绵羊不可以有残废的或者是生病的。 Nah, Rasul Paulus membawa sebuah model kurban seperti itu kepada sebuah bentuk persembahan yang baru. 使徒保罗就是要求怎么样的，我们把这个燔祭改造为这个新的这个献祭。 Nah, sebuah ibadah yang baru atau persembahan yang baru bukan dilakukan dengan membawa domba, tetapi membawa tubuh sendiri, diri sendiri di hadapan Tuhan. 就是如果我们献祭的时候，我们并不是带着这个燔祭，但是我们带着我们献上我们自己的身体在上帝的面前。 Nah, itulah sebabnya bangsa Israel bisa atau umat Allah kemudian bisa beradaptasi. Ternyata ibadah itu adalah dengan mempersembahkan tubuh sendiri. 然后上帝的子民他现在就能够适应这个创新，所以就是我们要崇拜，就是我们献上我们自己的身体。 Nah, dengan demikian, saudara, ibadah tidak lagi terikat oleh ruang tertentu, benda tertentu, atau waktu tertentu. 这是一种崇拜的创新，所以不再受特定的空间与时间限制。 Dan mereka bisa beribadat tanpa harus berada di bait Allah atau sinagog. 所以当他们崇拜的时候，不一定要在这个圣殿里面，或者是在这个教会里面。 Tapi ini juga bukan menjadi dalih, saudara, ketika suatu saat nanti memungkinkan kita bisa bergereja di gedung gereja. Lalu dengan dalih ini kita enggak pergi. Tentu bukan seperti itu cara kita mengartikannya.
主内的弟兄姐妹们，你们不要忽略，并不是说如果这个教会我们已经能够上场崇拜的时候，我们不要来，我们只是跟着这个上网，并不是这样的意思。 Nah, saudaraku, saya membagikan 3 ciri-ciri dalam kita bisa berinovasi atau beradaptasi di dalam beribadah. 弟兄姐妹们，我要给你们崇拜创新的3个特征。 Yang pertama adalah cirinya adalah hilangnya sekat antara ruang ibadah dengan ruang privasi. 第一个特征就是怎么样的这个崇拜是与这个我们世人的是 Ibadah tidak lagi ada di ruang ibadah, di gedung gereja, tetapi juga di ruang-ruang pribadi kita. 我们的崇拜并不是在这个教会的这个崇拜室，并不是在哪里，但是在我们自己的这个家庭活动里面。 Maka saudara, kalau dulu, ayo kita beribadah, kita berbondong-bondong pergi ke gereja. 如果以前我们邀请说我们要去教会了，所以我们就要一大堆的就跑去这个教会。 Sekarang mari kita beribadah, kita buka laptop kita buka handphone kita, lalu kita mengakses konten tertentu. 现在不同了，如果我们说我们要崇拜了，我们打开的是我们的这个电脑，我们打开的是我们的手提，然后我们移动这个视频来找这个崇拜的视频。 Nah, saudara lihat kan ruang yang disebut kudus, ya ruang rohani atau juga istilahnya dengan ruang pribadi, itu udah nggak ada sekatnya lagi. 所以我们可以看这个圣界的这个房间呢，或者是私宿的房间，现在已经是没有这个界限了。 Lalu yang ciri kedua adalah hilangnya sekat antara ruang kudus dengan ruang sekuler. 第二的象征就是圣界世间与世俗间的界限已经不存在了。 Dulu kita beranggapan bahwa ruangan kudus itu adalah ruangan yang ada di dalam gereja. 以前我们认为这个圣界的世间只是在这个教会里面才有。 Bahkan di ruang-ruang gereja pun kita membedakan, misalnya ruang kebaktian umum itu adalah tingkat kekudusannya melebihi dari ruang remaja, apalagi ruang sekolah minggu yang ribut. 例如，我们把这个公共聚会堂的圣界比其他多功能世间的房间或者是儿童聚会的房间，我们比起来，我们觉得它更圣洁。 Lalu kalau ada jemaat yang berdosa misalnya saudara, lalu minta pelayanan misalnya pelayanan pernikahan, biasanya kita nggak izinkan di ruangan yang tingkat kekudusannya tinggi. Ya, lalu kita alihkan misalnya ke ruang remaja, ruang serbaguna atau ruangan yang lain. 如果有会友他是犯罪的来讲，如果他申请他要结婚在这个教会，然后我们就觉得他不可以用这个圣界的这个崇拜室，然后我们就介绍他去这个可能儿童室或者是这个多功能的这个室间。 Nah itu kan secara tidak kita sadari kita sudah membeda-bedakan ya kekudusan tempat tertentu lebih daripada tempat yang lain. 然后在我们不知觉中，我们就有了这样的感受，就是说我们就要有这个隔离的彼此更圣洁或者是不圣洁的地方。 Bahkan di dalam ruang kebaktian umum pun kita tahu bahwa misalnya mimbar ya, mimbar utama itu mimbar yang paling kudus ya, yang paling disegani. 而且我们也知道，如果在这个公共的这个聚会场所，就是最圣洁的地方。 Ada jemaat yang kemudian mengatakan kalau anggota majelis, apalagi jemaat biasa, tidak boleh pakai mimbar utama, harus pakai mimbar yang kecil. 然后就有教友说，如果是只是执事们或者是平常的人，他们不可以用这个圣洁的这个讲台。 Mimbar yang besar ini hanya untuk hamba Tuhan. 这个大的讲台只是神的仆人可以用， Yang lainnya bukan hamba Tuhan, pakai mimbar yang kecil-kecil dah, jangan yang besar-besar. 其他的仆人他不是神的其他的人他不可以用这样大的讲台。 Tapi sekarang saudara kita atau pengkhotbah bisa berkhotbah bukan hanya dari gereja, bahkan di kamar pribadinya dia bisa merekam khotbah. 但是我们知道现在的情况，我们讲道并不是在这个讲台上，而且在我们的私人房间，我们也是录影我们的讲 Jadi 道。 ruang kudus itu ternyata sekarang merembes sampai kepada ruang-ruang yang biasa di dalam rumah kita. 所以我们知道这个圣洁的这个地方已经
掺入了我们这个生活里面，或者是我们自己家的这个房间。 Jadi yang ketiga adalah hilangnya sekat antara suasana rohani dengan suasana sehari-hari. 第三象征就是心灵气氛与日常气氛之间，它的界限也已经不存在了。 Nah, saudara pernah mengakses ibadah online bersama dengan istri, anak, cucu, menantu, kakek, nenek, dan seterusnya ya. Semuanya satu keluarga ibadah di rumah. 你们曾经也是跟你们的家人，或是一大堆的家人，还是孩子孙女们，我们就是上网崇拜。 Biasanya kita selalu beranggapan ibadah itu harus diam ya, harus kusyuk. Pokoknya harus tenang. 我们认为呢，如果我们要崇拜的时候，我们就要静下来，我们要有这个肃静的心，不可以动，不可以乱。 Makanya anak-anak kecil yang dibilang pengganggu itu dikurung, ya kan? Dikurung. Di mana dikurungnya? Di ruang ibu dan anak. 然后，如果小孩子他会打扰人的，我们就把他关起来，关去一个房间。 Sekarang kalau kita ibadah di rumah, saudara mengakses konten secara online dan anak-anak ada di sana semua. 但是如果我们在家里上网崇拜的时候，你们都知道，小孩子都是有在那边的。 Nah, saya sering berkata pada istri ya, ketika anak-anak mulai ribut, ya mulai nggak bisa diem dan seterusnya, nah biarkan. Ya. Memang ibadah itu nggak harus selalu tenang dan diam, itu konsep kita yang dulu. 然后我就对我的妻子说，如果孩子们还是这样乱下去，不要紧的。 因为我们不要有好像以前的思想，就是说，如果我们跟着崇拜的时候，就是不可以吵、不可以乱、不可以动。 Suasana rohani itu bukan berarti harus diam, bukan. 心灵的这个属灵的心，并不是说我们一定要静下来。 Suasana rohani adalah suasana sehari-hari yang kadang-kadang yang messy, berantakan. 心灵属灵的心，就是在我们这个每日的生活里面，就是很吵闹的。 Nah, saudaraku, telah nyata kepada kita bahwa kekudusan ruang dan waktu tertentu itu sudah nggak ada lagi. 现在已经证明给我们特殊圣洁性的这个空间已经不存在了。 Kita telah tiba pada zaman di mana hal-hal rohani itu merembes di dalam kehidupan keseharian. 我们进入了心灵生活，进入了我们日活生活的时代。 Ya, mimbar gereja, ya, ada juga di rumah tangga, di dapur, di kamar pribadi kita. 我们这个讲台来讲，也是在我们这个家庭里面，可能在这个厨房，可能在我们私人的房间。 Ternyata suasana rohani bisa dibawa ke dapur misalnya. 我们这个属灵的心，给我们也带进这个厨房。 Nah, saudaraku, sebenarnya inilah yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. 其实主耶稣他曾经跟这个撒玛利亚的妇人讲过， Dia mengatakan bahwa percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. 约翰福音第4章，耶稣说：“妇人，你当信我，时候将到，你们拜父也不必在这个山上，也不是在耶路撒冷。” Nah, sebab orang Samaria yang dianggap tidak murni oleh orang Yahudi ini, mereka nggak bisa beribadah di Yerusalem. 我们知道这个撒玛利亚的妇人，因为他们不纯洁，所以他们不可以在这个耶路撒冷来敬拜 Lalu 上帝 mereka。menyembah Tuhan di namanya Gunung Gerizim. 然后他们敬拜这个上帝，就是在这个山上。 Jadi semua bergantung pada tempat atau lokasi tertentu. Tetapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. 但是主耶稣有讲到，时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实来拜他。 Jadi penyembahan kepada Allah bukan lagi terikat pada Yerusalem, bukan lagi terikat pada Gunung Gerizim. 所以我们要敬拜这个上帝，并不是说我们一定要在这个耶路撒冷，或者是在这个山上。 Ya, karena kehadiran Allah itu menembus dan menghapuskan sekat-sekat ruang-ruang tertentu. 因为上帝的这个他的出现，他已经取消了一切的这个空间，一切的时间。 Nah, saudaraku, jadi apa itu ibadah yang berkenan kepada Allah? 所以喜悦上帝的这个崇拜是怎么样的呢？ Ibadah yang berkenan pada Allah adalah hidup kita pribadi di rumah masing-masing, di profesi masing-masing. 我们
悦纳上帝的心，在崇拜上，就是在我们的每日的生活上，在我们的工作上。 Ingatlah bagaimana ketika kita berbicara dengan rekan kerja, dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, itulah ibadah kita. 我们要记得，当我们跟四周围的人，或是我们的朋友、我们的家人、我们的亲属讲话的时候，那也是我们的这个崇拜。 Karena Allah itu ada di dalam keseharian kita, Dia hadir di dalam keseharian kita. 因为上帝他出现在我们每天的生活里面。 Nah, disitulah saudara, mari saya mengajak saudara untuk kita beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan. 所以主内的弟兄姐妹们，我劝你们，如果要崇拜，我们就是要悦纳上帝的心来崇拜。 Mari kita masuk dalam doa. 让我们进入祷告。 Terima kasih Tuhan, Engkau mempercayakan kami untuk hidup dan tinggal di tahun 2020 dengan kondisi pandemi ini. Membuat kami harus mengikuti cara Tuhan bekerja sesuai dengan konteks yang ada. Mohon kasih karunia-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, untuk kami bisa beradaptasi, bahkan berinovasi dengan konteks hidup yang ada, tanpa kehilangan spiritualitas kami, tanpa kehilangan hubungan kami dengan Tuhan, tanpa kehilangan antusiasme kami untuk mengikut Tuhan, walaupun kami tidak bisa beribadah di gedung gereja dalam waktu yang cukup panjang. Engkau tolong kami Tuhan untuk bisa bersama denganmu, kami melewati ini semuanya. Inilah doa kami, permohonan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang hari ini kita boleh dengar. 我们感谢上帝所传讲的话。 Biarlah firman Tuhan hari ini boleh sungguh-sungguh menggerakkan kita untuk makin hari makin memperkenan Tuhan dengan keseluruhan hidup kita. 直到上帝的话能够推动我们的心，我们也悦纳上帝的心。 Marilah Bapak Ibu Saudara, kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan di masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. 我们宣读使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间，
第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从哪里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。Kita akan masuk dalam doa syafaat. Tuhan, terus kuatkan gereja-Mu Tuhan di dalam menghadapi pergumulan pandemi ini. Kiranya Engkau, kehadiran-Mu boleh semakin nyata, kami rasakan, gereja-Mu rasakan. Kau yang terus kuatkan di dalam gereja-gereja yang mengalami kesulitan dalam finansial, ataupun kesulitan dalam melakukan pembinaan-pembinaan, gereja-gereja yang kecil, yang jauh dari akses internet. Kiranya Tuhan tolong agar setiap majelisnya hamba Tuhannya, Tuhan beserta dengan mereka, memberikan mereka kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada. Kami serahkan juga Tuhan untuk Indonesia ini. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, memberikan kemampuan buat kami sebagai warga negara Indonesia, untuk kami boleh belajar mengutamakan kesehatan, memelihara kehidupan, agar pandemi ini bisa kami sikapi dengan tepat, dengan bijak. Kami mohon untuk pemerintah negara kami Tuhan, supaya mereka bisa membuat peraturan-peraturan yang baik, yang bisa menolong bangsa kami untuk bisa melewati pandemi ini dengan lebih cepat, dan kami boleh bahkan bisa tetap eksis, tetap bisa survive dengan kondisi pekerjaan, karena kami yakin Tuhan dan kami mempercayai Engkau tetap bersama dengan kami di tengah-tengah krisis yang kami alami. Inilah doa syafaat yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Silakan Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan secara transfer ke gereja masing-masing. 现在是奉献的时刻，奉献金可以直接汇款到个人教会的户口。 Ayat persembahan kita terambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. 奉献金顺取自哥罗西书第3章23到24节。无论你们做什么，都要从心里去做，像是为主做的，不是为人做的。因为你们知道，你们一定会从主那里得到巨业为赏赐。你们应当服侍主基督。 Mari kita pujikan KPPK 349, bagi Yesus Tuhanku. 让我们唱诗都归耶稣。 Serahkan bagi Yesus semua yang kumiliki, pikiran dan perbuatanku, ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. 愿我双手为主服务，愿我双手跟主行，愿我双目仰望耶稣，愿我放手向主名。都归耶稣，都归耶稣，都归耶稣我的主。 都归耶稣，都归耶稣，都归耶稣我的主。Semenjak ku pandang Yesus, ku sambarkan dunia. Bila ku ingat salibmu, kau menjadi milikku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku.
kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami tadi boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang boleh kami dengar tidak lalu begitu saja, tapi boleh makin hari makin membuat kami makin mencintai Tuhan dan boleh memperkenan hidup Tuhan dengan keseluruhan hidup kami. Tuhan, terima kasih juga untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan kami sudah memberikannya melalui persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh sungguh-sungguh memperkenan hati-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap orang-orang yang akan mengelolanya boleh mengelola dengan baik dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan dan kami sungguh berterima kasih untuk setiap berkat yang boleh Tuhan cukupkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.